All, so how are you today? So meet me again in this channel. So I'm Alexis Wanisa. So anda berjumpa dengan channel saya di Portu Jawa channel. So bagaimana dengan keadaan anda hari ini? Hopefully anda semua dalam keadaan sihat. Apatah lagi dalam musim-musim hendak menyambut perayaan Aidilfitri ataupun anda dalam suasana Ramadan iaitu berpuasa. Mungkin tertanya-tanya nak makan apa hari ini. Jadi boleh cuba saya punya resepi ni untuk jadikan sebagai dessert atau kuih-muih yang memang very classic zaman-zaman dulu kala. Dan nama dia begitu unik sebab nama dia berasaskan daripada duck puff ataupun tai itik. Hari ini kita nak buat kuih tai itik, kuih yang popular bagi masyarakat di negeri Kelantan. Hari ini saya nak buatkan. Saya tak tahu kenapa nama dia tai itik, tapi daripada apa yang diceritakan kepada saya, sebab dibuat daripada telur itik yang dia punya bahagian kuning tu biasanya orang jadikan kuih lain, mungkin kuih jala emas ke, dan bahagian yang dibuang itu iaitu bahagian putih telur yang dibuang tu dijadikan kuih tai itik. Sebab tu dinamakan sebagai kuih tai itik. Okey. So tanpa membuang masa, mungkin anda teruja nak tahu bagaimana saya menyiapkan kuih ini. Jadi tanpa membuang masa, daripada Johor ke Tanah Jawa, singgah sebentar di Portugal. Semua menu yang sedap-sedap belaka hanya terdapat di channel Portu Jawa. So let's check it out this video. So look at this, one is the main ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ini. This one adalah kita punya duck egg, telur itik. This one is yang saiz agak kecil lah, saya beli dekat Tesco ada jual duck egg ni, ya, ataupun telur itik ni 10 biji 10 pieces. Bagi mereka yang tak pernah tengok telur itik, macam ni telur itik dia warna putih dia sebenarnya saiz dia besar sikit Mungkin telur itik kampung kot, jadi dia saiznya agak kecil sikit So kita nak buat apa pada hari ni ada telur itik ni. So as you know, today we want to make a kuih tai itik ataupun duck puff cookies, my version Portu Jawa. So now let we check the ingredient, bahan-bahan dia, okay? Bahan-bahan dia amat mudah sangat sebab kuih ni sebenarnya adalah kuih sisa-sisa daripada kita buat kuih jala emas. Sebab tu nama dia kuih tai itik yang dah jadi jala emas, yang baki daripada telur itik tu menjadi kuih tai itik 10 pieces of duck egg ataupun telur itik dalam 10 pieces. Kita perlukan santan kelapa 1 box 1 kotak santan kelapa. Minyak masak, this one is a cooking oil. I gunakan minyak jagung around 3 tablespoon 3 sudu makan minyak jagung Kalau tak ada minyak jagung, you gunakan minyak masak biasalah, sebab kat rumah saya masak guna minyak jagung. And half cup of tepung beras ataupun rice flour, half cup, okay, setengah cawan, okay. Estimate menggunakan standard tool ni, okay. Dan ini adalah gula 1 cup 1 cup of sugar, okay. Kita perlukan this one is a clove ataupun cengkeh around 4 pieces lah untuk aroma je daripada cengkeh ni Dan kita perlukan this one is a pandan leaf ataupun daun pandan secukupnya untuk aroma kita punya kuih kita. Itu saja. So now let we cook. Mari kita masakkan dia, okay. So sekarang kita kena buat pengasingan di antara telur putih dia dengan telur kuning dia So sekarang kita asingkan putih telur dengan kuning telur Okay, kita buangkan dia punya putih telur tu, ya. Yang bahagian dalam ni dia ada kuning telur. So yang ni kita asingkan ni putih telur, kita boleh buat kuih tai itik. Okay, so ini dia punya kuning telur dia. Dan kita buat semua do it all, okay. So kita buangkan dia punya kuning putih telur dia. Okay, so nak buat kuih tai itik ni very simple. Kita hanya gunakan blender. So kita masukkan semua bahan So kita masukkan putih telur. This one is a white egg. Kita masukkan. This one is a sugar, kita punya gula. Tepung beras, kita punya tepung beras kita masukkan. Dan kita masukkan minyak our oil. Dan kita masukkan kita punya santan This one is a coconut milk. 1 kotak tu kita masukkan semua. So now we blend it together. Kita kisarkan dia halus, okay. Okay, so ni bahan-bahan yang telah kita blendkan, kita masukkan, ya. Very simple kan. Okay, masukkan sedikit kita punya cengkeh untuk ada aroma cengkeh. Dan kita masukkan daun pandan, okay. So on the stove kita hidupkan api. Ya, dengan api yang kecil je. So kita godekkan dia, kita masakkan dia sampai dia mengental until it quite thick, okay. So look at this, nampak ni dia dah semakin mengental, ya. Itu mudah kalau kita gunakan non-stick pan sebab dia tak melekat Ya, keep stirring sampai dia betul-betul mengental until it quite thick, okay. Also look at this, nampak dia dah agak mengental. So rasanya kita punya daun pandan ni kita boleh keluarkan sebab takut dia menghalang kita nak
menggodik-godikkan dia kat dalam ni kan. Ya. Jadi sekarang ni dia plain macam ni, senang kita nak godikkan dia kan. Betul tak? Okay. So nampak ni dia masih agak lembik ya. So rasanya kita tambahkan 1 tablespoon of kita punya tepung beras kita supaya dia cepat mengental Okay. And we mixing lah, kita adukkan lagi Okay, also look at this, nampak ni dia dah kering super dry nampak tu. Kalau pakai non-stick dia tak melekat nampak. Ya. Dia dah boleh dicetak ni dia dah keras ya. Look like this. Nampak ni dia dah kering nampak super dry dia tak melekat Okay. Ya. So now ready to be served, kita akan hidangkan dan sebelum tu kita kena cetakkan dulu okay. Dia kuih tai itik kita dah siap. So saya nak hiaskan dia dengan coklat chip. So sekarang ni kita bulat-bulatkan je lah So ambil sikit agak-agak. Menggunakan sarung tangan sebab kita nak bagi orang kuih ni kan. Saya tak makan kuih manis-manis sangat. Jadi nanti nak bagi orang kan geli pula orang nak makan kan. So kita kepal-kepal ya. Kita bulat-bulatkan dia look at this. Nampak tu kita dah jadi sebiji. Kita letak kat sini dan kita letakkan dengan kita punya coklat chip 1 biji coklat chip. Untuk hiasan dia lah kat atas ni kan. Macam tu. Okay. So kita buat lagi. Kita ambil lagi sikit. Ini yang cengkihnya kita kena buang jangan ambil cengkih dia nanti kan orang makan cengkih pula So kita kepal-kepal lagi. Dan kita bulat-bulatkan Letakkan kita punya coklat chip kita kat atas ni. Nampak tu dia jadi cantik kan. Setting kan. Nampak tu dia setting dekat kita punya kuih tai itik kita. Nampak tu. Okay. So now ready to be served and buatkan semua sekali okay. Tada! So ini dia kita punya kuih tradisional sempena-sempena bulan Ramadan ni. Jarang-jarang kita dapat kuih ni. So hari ni saya buatkan kepada anda satu kuih tradisional daripada masyarakat Kelantan yang diberi nama sebagai kuih tai itik ataupun duck puff cookies, my version Portu Jawa. So now I zoom it for you, okay? Bless, O Lord, this food to my use and us to this service and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi all, so look at this. This one is in Malay they call duck puff. It's a very classic name for our cookies. Is a long time ago they called this duck puff ataupun kuih tai itik. Macam ni lah bentuknya, bukan nak mencarut musim-musim bulan Ramadan bagi umat Islam, tetapi memang nama dia kuih tai itik Dan sempena-sempena anda yang sedang berpuasa, jemput makan, jemput berbuka puasa, jemput iftar So hari ini saya dapat menyiapkan kepada anda satu menu kuih tradisional bagi masyarakat Kelantan. Nak dah tahu ni kita sediakan kuih-kuih ataupun menu-menu daripada belah utara, okey. Tanpa membuang masa, marilah kita makan kita punya kuih tai itik kita ni. Jemput makan semua. Wow. Very sweet, manis. Soft and tender. Lembut, gebu-gebas. Dan saya letakkan dia dengan apa ni, coklat chip ni. Bila kita gigit dia terasa macam coklat chip tu kan. Jadi kalau nak lagi sedap dia punya banyak coklat chip tu, kita letaklah banyak. Lepas ni saya akan letak 2-3 lagi dia punya coklat chip supaya terasa dia punya coklat chip dia.
Buat kuih tai itik ni biasanya kita memang kena gunakan kita punya non-stick pan. Kita nak godekkan dia supaya dia tidak melekat. Jadi kita gunakan non-stick pan. Okay? Dan dia akan jadi bentuk dia macam ni, nampak ni. Dia punya texture dia memang soft and tender dan memang sedap Kalau dia tak ada telur itik, dia boleh gantikan dengan telur ayam. Zaman sekarang diorang pakai telur ayam sebab telur ayam murah. Telur itik mahal. Tapi resepi asalnya memang menggunakan telur itik. Sebab zaman dulu kala dekat Kelantan banyak itik. Jadi diorang buat kuih, yang bahagian telur tu diorang ambil, dan yang bahagian putih tu diorang buang. Jadi daripada dibuang tu jangan dibuang, jadi dijadikan kuih. Biasanya kalau benda-benda dah sisa buangan tu, dia namakan tahi lah, jadi namanya tahi itik. Kepada anda semua, bagaimana dengan persiapan raya tahun ni? Dah beli banyak barang-barang perlengkapan untuk hari raya? Ya, tahun ni kan saya tak ada job, tak ada jadi sebagai penganggur. Mungkin anda juga sebagai seorang penganggur, jadi kita meraihkanlah secara sederhana. Jadi kita makan kuih tai itik ni murah sikit makan tai je. Orang yang kaya-kaya makan sedap, kita makan tai itik je. Jangan marah aku gurau je. Tapi yang penting dia memang sedap. You must try at home, okay? Dan kepada adik-adik yang dekat rumah sana yang bagi orang Muslim yang puasa hari ni, jangan pergi ke dapur pergi makan pula. Tunggu sampai waktu berbuka puasa, barulah anda berbuka puasa ataupun iftar, okay? So, kepada anda semua, bagaimana dengan resepi saya pada hari ini? Hope anda semua suka, hope anda semua enjoy. Jika anda suka, please like, please subscribe my channel, okay? Sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resepi. Salam sayang daripada saya, Alexis Wandi Isa, untuk anda semua. Bye!